Okey, kita tengok berkenaan dengan tamadun Cina. Okey, kalau sebelum ini kita belajar tamadun, apa dia tamadun yang ada kaitan dengan tamadun Cina yang kita dah belajar sebelum ini? Wang He, tamadun Wang He. Okey, tamadun Huang He. Okey, kalau sebelum ni kita belajar tentang tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He ni kita tahu bahawa ia terkenal dalam aspek apa? Kalau kita tengok sungai dia tu kita akan ingat pada apa? Sungai apa yang terkenal dekat dalam tamadun Huang He? Sungai apa? Sungai Kuning. Sungai Kuning. Okey, Sungai Kuning ataupun sungai tu nama sama macam nama tamadun tu. Sungai Huang He ataupun Sungai Kuning. Bila ada sungai, apa? Ada aktiviti apa? Pertanian. Okey, ada aktiviti pertanian. Okey, tetapi apabila kita berbincang tentang tamadun Cina ni, kalau awak tengok dalam buku teks kita, muka surat 146, kita akan tengok dia menekankan tentang aspek pendidikan. Okey, yang mana aspek peningkatan dari aspek pendidikan ini kita dapat lihat berkembang dengan begitu pesat sekali pada zaman dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okay, dinasti Qin dengan dinasti Han. Okay, kita dapat lihat. Okay, dan tamadun Cina ini berkaitan dengan peperiksaan ni, pendidikan dan peperiksaan ini telah menyebabkan tamadun Cina ni menjadi antara tamadun yang paling hebat lah. Tamadun yang agung, hebat di dunia. Nak cakap tu macam tu. Okey, kita tengok lokasi. Okey, kita tengok dari segi lokasi dan perkembangan dia. Okey, di mana lokasi tamadun Cina ni? Oh, boleh tengok dekat buku awak. Dekat mana lokasi dia? Di sekitar lembah sungai Huang He. Okey, masih lagi dekat sekitar lembah sungai Huang He. Maksudnya sama je kan? Kalau kita belajar India tu dia dah berpindah ke kawasan yang lain. Tapi kalau dalam tamadun Cina masih lagi sama dengan zaman tamadun Huang He dulu. Masih lagi dekat sekitar lembah sungai Huang He. Okey, dan kita memang tahu dah kalau dekat dengan sungai, tanah dia tu memang tanah yang Subur. okey, subur. Bila kita kata tanah subur menunjukkan kawasan tu strategik lah. Strategik. Kerana apa? Kerana ada tanah yang subur tadi dan kita tahu kalau bermula dengan tanah yang subur, di mana-mana sahaja tamadun, kawasan itulah yang akan berkembang menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi bandar kota. Menjadi negara kota dan sebagainya. Jadi samalah dalam tamadun Cina ni. Disebabkan kesuburan tanah yang terdapat berhampiran dengan sungai Huang He tadi, kawasan itu sesuailah untuk menjadi pusat kerajaan. Okey? Seperti pada zaman dinasti Qin dan juga dinasti Han. Sebab keadaan kawasan yang subur tadi. Bila subur, jadi tumpuan penduduk. Jadi berkembanglah bandar, negara kota dan sebagainya. Jadi di situ jugalah wujudnya pusat kerajaan. Okey. Kita tengok dinasti Qin. Ni kerajaan paling utama di China dan pemerintah dia siapa? Siapa nama pemerintah yang terkenal dalam zaman dinasti Qin? Raja Zheng. Maharaja Shi Huangdi. Okey. Raja Zheng. Tapi dia pakai gelaran nama Maharaja Shi Huangdi. Sebut-sebut sikit, slang-slang Cina sikit kan. Okey, Raja Zheng. Tapi dia guna gelaran Maharaja Shi Huangdi. Dia guna gelaran itu. Okey, dan kerajaan dia berpusat di Xianyang. Okey, awak boleh tengok dalam peta tu. Yang warna hijau tu, dia tengok Xianyang. Okey, yang gigi-gigi tu apa? Yang gigi-gigi tu? Tengok dalam peta kat bawah. Tembok besar. Okey, tembok besar Cina. Ni kalau kita tembok besar Cina ni antara 7 perkara ajaib yang ada dekat dunia ni. Betul tak? Betul. Okey, kalau awak tengok nanti dah free boleh buka Google Earth tu nanti tengok kat mana tembok besar Cina ni. Nanti zoom dekat-dekat tengok macam mana.
Macam mana boleh orang zaman dulu dalam tamadun ni boleh buat tembok besar Cina ni dekat dalam dekat gunung-gunung, bukit-bukit macam tu kan. Yang tak ada jalan raya, tak ada apa. Tapi macam mana dia boleh buat tembok besar yang sangat mengagumkan tu. Sebab itulah dia dipanggil 7 benda yang ajaib dekat dunia tu. Okey. Okey, jadi kerajaan tu berpusat di Xiangyang. Okey, tahun dia ialah 221 sebelum Masihi sehingga 206 sebelum Masihi. Okey, berapa tahun tu? Dan zaman pemerintahan dia ni mempunyai wilayah yang luas. Okey, dari bahagian utara hingga ke Gurun Gobi dekat selatan China sampai nak sempadan dengan Vietnam. Okey, itu dari segi lokasi dia. Okay, lepas tu kita tengok zaman dinasti Qing juga. Kita tengok apabila zaman dinasti Qing ni jatuh, dia telah diganti oleh dinasti Han. Okey, 2006 hinggalah 2020 Masihi. Jadi diganti oleh dinasti Han. Jadi yang mengasas dinasti Han pula ialah Liu Bang. Okey, Liu Bang ni dia guna nama gelarang dia Maharaja Gaozu. Jadi dinasti ini telah membentuk empayar yang luas lah meliputi China, sempadan Vietnam di selatan hingga ke bahagian Korea, utara Korea di sebelah timur serta Turkistan di bahagian barat. Terbahagi kepada 2 dinasti Han ni. Okey, yang awalnya dinasti Han yang awal, Han awal 206 sebelum Masihi hingga 8 Masihi dan Han akhir 25 Masihi hingga 220 Masihi. Okay, pusat pemerintahan dia terletak dekat mana? Tengok peta dekat muka surat 147. Okay, pusat pemerintahan dia terletak dekat Chang'an. Betul ke cikgu baca macam tu? Okay, dan zaman dinasti Han akhir tu letak kat Loyang. Okay, dalam zaman dinasti Han ni kita dapat lihat dari segi perdagangan. Dan untuk ini awak tengok pada zaman dinasti Han akhir ni, dalam perenggan yang terakhir dekat dalam buku teks tu dia ada cerita pasal apa berkenaan dengan tamadun Cina ni. Awak baca situ, cuba tengok apa yang dia terkenal dalam bidang apa. Dalam bidang apa awak? Bawah tu, dalam perenggan yang terakhir tu dia cerita tu. Waktu penting. Pentadbiran dan sosial. Pegawai perkhidmatan pemilihan. Sistem pemilihan. Tak, dalam perenggan yang terakhir dalam muka surat 147. Coba tengok situ. Zaman dinasti Han akhir. Dinasti Han akhir, bukan. Zaman dinasti Han tu awak tengok tu dia cerita. Kalau zaman dinasti Qing, okey, kita dapat lihat berlaku peningkatan dalam bidang ekonomi dan sosial. Tapi dalam zaman dinasti Han, kita dapati berlaku peningkatan dalam bidang apa? Perdagangan. Okey, dalam bidang perdagangan. Sehingga dekat dalam zaman tersebut ada satu laluan yang dipanggil laluan Sutera. Laluan sutera. Apa yang dimaksudkan dengan laluan sutera? Apa yang dimaksudkan dengan laluan sutera? Siapa boleh royak? Laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia. Okey. Tengok laluan sutera ni ada laluan darat. Laluan darat yang mana yang terpanjang di dunia. Sebab apa? Sebab dia bukan sahaja melibatkan China, tapi melibatkan negara mana lagi? Melibatkan kawasan mana? Melibatkan banyak kawasan kan? Cuba awak tengok dalam peta tu. Nampak tak? Merentasi banyak negara. Betul tak? Betul. Tengok kedok peta ni awak ni. Tengok cikgu. Tengok. Okey, tengok daripada China kemudian merentas ke India, Parsi, Arab. Kalau tengok dalam buku awak tu dia kata dari China hingga sampai ke Empayar Rom. Bayangkan panjang tak panjang jalan sutera tersebut. Jadi jalan sutera tu jalan perdagangan tapi melalui darat. Kalau kita belajar sebelum ni bagaimana pedagang-pedagang itu berdagang. Mereka menggunakan laluan apa?
Sungai. Sungai. Mereka menggunakan sungai, laut ke. Kalau kita tengok bagaimana tamadun Indus, bagaimana mereka berhubung, bagaimana mereka berdagang, mereka menggunakan sungai. Tapi dalam zaman tamadun Cina ni, tiba-tiba kita jumpa jalan sutera. Jalan sutera tu apa? Jalan darat yang digunakan untuk perdagangan. Dan dia adalah jalan yang terpanjang di dunia. Bermula di China sampailah ke Empayar Rom. Nak bagi tahu jauh tak jauh. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa zaman dinasti Han ini berlaku peningkatan yang sangat hebatlah dalam bidang perdagangan. Sebab apa? Sebab ada laluan sutera tadi. Okey, selain itu sama jugalah bidang lain tu, ada jugalah bidang pentadbiran dan juga bidang sosial. Okey, ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi. Terutamanya pada zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi. Okey, tadi Maharaja apa? Yang Maharaja Gaozu tadi kan? Dalam zaman pemerintahan yang panjang tu, banyaklah raja-raja yang memegang tapuk pemerintahan. Tapi hal ini berlaku pada zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi. Okay, 140 hingga 87 sebelum Masihi. Okey. Ada soalan sampai situ? Lepas tu bawah tu dicerita sikit, dinasti Han juga terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam. Okay, pada zaman dinasti Han ni, dia nak pilih pegawai perkhidmatan awam tu, dia pilih melalui apa? Sistem pendidikan yang ada kat negara dia tu. Jadi pemilihan dia buat tu kita boleh nampak dia akan pilih orang yang macam mana. Dia akan pilih orang macam mana untuk bekerja dalam perkhidmatan awam. Awak ingat lagi tak cikgu kata, kenapa dia bekerja di perkhidmatan awam ni sama macam apa? Itu kita dah belajar kan, awak sebut askar lah, cikgu lah, misi lah. Itu orang yang kerja dekat pegawai perkhidmatan awam. Okey, jadi dia akan pilih melalui sistem pendidikan. Jadi untuk awal-awal ni awak ada beberapa perkara lah yang awak perlu ingat dekat situ. Satunya apa dia? Ada dua dinasti yang terkenal dalam zaman tamadun Cina tadi. Dinasti apa yang pertama? Dinasti Qin. Dinasti Qin. Okey, dinasti Qin. Yang kedua dinasti Dinasti Han. Han. Okey, dinasti